Bahagian pertama, kenapa benda-benda tu jadi rahsia? Sebab akal manusia lemah nak faham benda tu. Bahawa sesuatu itu adalah halus pada dirinya, yang menumpulkan kebanyakan faham pada mengetahuinya. Maka tertentulah mengetahuinya buat orang-orang khawas, yakni orang-orang tertentu sahaja. Mereka mesti tidak menyiarkannya kepada yang bukan ahlinya, kerana dapat menimbulkan fitnah kepada mereka di mana pemahaman mereka pendek daripada mengetahuinya. Contoh macam kita cakap tadi, Allah dengan makhluk ni bersekutu ke bercerai. Jadi cerita ni kita tak boleh nak bawa ke kedai kopi. Dia sama-sama ahli pengajian boleh. Jadi jawapan dia, bersekutu pun tidak, bercerai pun tidak, bersentuh pun tidak, terpisah pun tidak. Kefiatnya, keadaannya, caranya tu tak tercapai akal fikiran kita. Jadi benda ni kalau kita sembang kepada orang yang tak datang mengaji, dia jadi pening. Macam mana ni? Bersekutu pun tidak, bercerai pun tidak. Ini dah pelik. Nampak macam tak jelas. Dalam agama ni semua benda jelas-jelas. Datang fitnah balik pada dia, sebab dia tak belajar kan. Jadi memanglah susah. Masalah sama-sama manusia pun kadang-kadang kita pening. Ali dengan Rosnah tu dah cerai ke belum? Setengah orang kata cerai, setengah orang kata tak cerai kan? Ali kata tak cerai, Rosnah kata dah cerai. Yang mana satu ni? Itu masalah sama-sama manusia je. Itu pun kita pening lah. Contoh lah. Tambah pula yang ni, zat Allah dengan zat makhluk ni bersekutu ke bercerai? Jawapan ni kita tahu dah, tapi kifiat dia tak tercapai akal fikiran, tak sesuai nak sembang dengan orang-orang yang tak datang pelajaran ini. Macam jasad dengan roh. Jasad ni bertempat terpisah kah atau bersatu kah dengan roh? Roh tu bersatu dengan badan kita kah ataupun dia terpisah kah? Jadi pening. Jadi pening. Disembunyikan rahsia roh dan dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkannya adalah termasuk dalam bahagian ini. Cerita tentang roh ni Nabi Muhammad dia tak sembang pada orang-orang biasa. Kerana sesungguhnya hakikat roh itu adalah di antara yang menumpulkan pemahaman daripada mengetahuinya. Cerita tentang roh ni tak tercapai akal fikiran kita. Kok nak capai sikit pun melalui ilmu mukasyafah. Dengan jalan akal fikiran dia tak tercapai. Macam mana kita nak bicara benda yang tak tercapai oleh akal fikiran? Janganlah anda menyangka bahawa hakikat cerita tentang roh itu tidak terbuka jelas bagi Rasulullah. Sebab orang yang tidak mengenal roh maka adalah seolah-olah dia tidak mengenal akan dirinya. Sebenarnya Nabi Muhammad dia tahu cerita tentang roh ni macam mana, cuma dia tak cerita kepada sahabat-sahabat dia yang tak layak terima. Orang yang tidak mengenal akan dirinya, maka bagaimanakah ia mengenal akan Tuhannya? Jadi sebenarnya cerita tentang roh ni boleh dicapai oleh sebahagian daripada manusia dan jin, tapi setakat yang diizinkan oleh Allah. Kata Imam Al-Ghazali, dan tidaklah jauh dari kebenaran bahawa yang demikian itu adalah terbuka kepada sebahagian wali-wali dan ulama-ulama meskipun mereka itu bukan Nabi. Ada juga dalam kalangan manusia biasa ni yang bukan Nabi, bukan Rasul, tapi cerita tentang roh ni mereka tahu. Tetapi mereka beradab sopan dengan adab kesopanan syariat, lalu mereka diam dari apa yang didiamkan Nabi daripadanya. Cerita tentang roh ni kalau mereka buka akan datang fitnah, masalah kekeliruan kepada orang-orang biasa yang tak sampai pemikiran ni. Sebab bicara roh ini dia bicara yang menumpulkan pemikiran nak faham. Dengan jalan fikir dia tak boleh nak capai. Sebab itu mereka tak sebarkan. Bahkan mengenali sifat-sifat Allah Azza wa Jalla adalah termasuk hal yang tersembunyi, dan singkatlah pemahaman orang banyak untuk mengetahuinya. Dan Rasulullah tidak menyebutkannya kecuali yang terang-terang saja bagi segala faham, iaitu tentang ilmu, qudrat dan lain-lainnya, sehingga dapat difahami oleh orang banyak dengan cara yang sesuai, yang disangkakan kepada ilmunya dan qudrahnya sendiri. Kerana mereka pun mempunyai sifat-sifat yang dinamakan dengan ilmu dan qudrah itu. Lalu mereka menyangka bahawa yang demikian itu semacam suatu perbandingan
Ni nak cerita orang-orang yang tak belajar ilmu hakikat. Bagi orang yang dah belajar ilmu hakikat, dia faham dah. Dari segi hakikatnya, yang ada ilmu hanya Allah. Makhluk langsung tak ada ilmu. Dari segi hakikatnya, yang ada kudrah, kekuatan, kekuasaan Allah saja. Makhluk langsung tak ada kekuasaan. Dari segi hakikatnya, bagi orang-orang yang belajar ilmu hakikat. Tapi rata-rata orang tak belajar ilmu ini. Orang awam tak belajar. Apabila dia tak belajar, kita kata Allah ada kuasa. Mereka kata kita pun ada kuasa juga. Cuma kuasa kita kecil sikit. Allah, bila disebut Allah Maha Berkuasa, dia bayangkan kita ada kuasa, tapi kuasa kita sikit. Allah kuasa banyak. Bila dikatakan Allah Maha Mengetahui, yang dia faham, kita tahu. Kita pun tahu juga, tapi kita tahu sikit. Allah tahu banyak. Dia faham kot situ. Sebab dia tak belajar ilmu hakikat. Bila kita belajar ilmu hakikat, dari segi hakikatnya kita langsung tak ada tahu apa-apa. Allah saja yang tahu. Tapi sebab mereka tak belajar, dia seolah-olah perbandingan. Dia mana ada perbandingan. Allah saja yang Maha Mengetahui, Allah saja yang ada kudrah, ada kuasa tadi. Dia tak ada perbandingan lah. Tapi bagi orang yang tak belajar, dia buat perbandingan. Memanglah Allah Maha Gagah, tapi kita pun ada juga gagah. Cuma gagah kita sikit, gagah Allah tu banyak. Memanglah Allah Maha Mengetahui, jadi Allah dia tahu segala, tapi kita tahu juga, kita tahu sikit. Dia ada perbandingan. Tapi sepadanlah, sebab mereka tak melalui ilmu hakikat. Sebenarnya bukan macam itu. Dalam kes yang saya bagi tahu tadi, ahli yang kata makrifat tadi itulah, yang buat kuliah sana sini tu, dia pun buat perbandingan. Sebab dia tak lalui jalan sufi ni, jalan hakikat ni, dia buat perbandingan. Dia kata, tahu tak apa maksud Allah Maha Besar? Kita patah balik cerita mula-mula tadi. Yang dia percaya makhluk ni terjadi daripada zat Allah tu sendiri. Zat Allah, contohlah zat Allah sebesar kuman tu ambil jadi makhluk. Dalam sebesar kuman tu lah, 7 petala langit, 7 petala bumi, segala isinya. Jadi dia kata makhluk ni sebesar kuman tu, sedangkan Allah tu dia besar. Tu yang kata Allah Maha Besar. Dia buat perbandingan. Dia bayangkan Allah ni saiz, padahal Allah dia tak terpengaruh dengan saiz. Allah bukan saiz. Dia bayangkan kita kecil. Seluruh alam ni 7 petala langit, 7 petala bumi kecil je. Sedangkan Allah tu dia besar. Dia banding saiz. Sebenarnya salah lah. Allah dia mana terpengaruh dengan saiz. Dia Allah Maha Besar ni ada banyak huraiannya. Salah satu huraian dia yang mudah, disebut Allah Maha Besar sebab makhluk ada sempadan, ada tepi, ada batas. Diri kita ada tepi, ada batas, ada sempadan. Bumi ada tepi, ada batas, ada sempadan. Alam makhluk di bawah arash ada tepi, ada sempadan, ada batas. Sedangkan Allah Ta'ala, dia tak ada batas, tak ada tepi. Tu yang kata Allah Maha Besar. Dia tak ada sempadan, tak ada batas, tak ada tepi, tak ada had. Allah Maha Besar. Bukannya saiz dia besar. Ikut pemahaman orang tu tadi, saiz Allah tu besar. Bila kata saiz besar, dia salah. Kenapa boleh jadi salah macam tu? Sebab dia kata makhluk ni berasal daripada zat Allah, tapi kecil je. Padahal kita bukan berasal daripada zat Allah. Bahkan kelazatan bersetubuh, apabila diterangkan kepada anak kecil atau orang tak bertenaga, maka tidak akan difahaminya. Macam mana rasa nikmat kahwin ni? Nak cerita pada budak kecil dan nak cerita kepada orang yang memang dia unah. Daripada kecil lagi dia memang tak ada tenaga dah zakar dia tu. Nak cerita pada dia, nak bagi dia faham, tak boleh. Jadi bila kita cerita, dia akan tak sampai ilmu dia. Kita pun tanya pada budak tu, apa yang kamu paling seronok dalam hidup kamu? Oh, saya paling seronok main game. Kalau kahwin ni macam main game tu lah. Sebab nak cerita kat dia seronok tadi, padahal tak kenal pun. Kahwin ni lebih lagi. Tapi nak sesuaikan dengan ilmu dia, kita kata macam mana kamu seronok main game tu, yang kahwin macam tu. Tapi sebenarnya tak sampai. Jadi benda tu tetaplah jadi rahsia kepada dia. Sampai bila pun dia tak akan boleh faham. Kalau dia masih lagi dalam alam kanak-kanak tu, dia tak boleh faham macam mana nikmat berkahwin, berjimak tu tadi. Dalam agama pun sama juga.
Benda-benda yang tak tercapai akal fikiran kita, dia jadi rahsia. Tapi bukan kepada semua orang. Ada orang-orang tertentu dia boleh sampai. Dan perbezaan antara ilmu Allah dan kudrahnya dengan ilmu makhluk dan kudrahnya adalah lebih banyak dari perbezaan antara kelazatan seks dan makan. Dari itu bersabda Nabi SAW, maksudnya, tak dapatlah aku menghinggakan pujian kepada kamu, ya Allah, seperti yang kamu pujikan kepada dirimu sendiri. Hadis riwayat Imam Muslim. Kita cerita itu, di dunia ini ada 4 jenis pujian. Yang pertama, khadim puji khadim, Allah puji Allah sendiri. Yang kedua, khadim puji baharu, puji makhluk, puji hadis, Allah puji makhluk lah. Yang ketiga, makhluk puji Allah. Yang keempat, makhluk puji makhluk. Keempat-empat puji ni semua kena pada Allah, tak kena langsung pada makhluk dari segi hakikatnya. Sebab tu bila kita sebut Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, bagi orang yang dah belajar hakikatnya, dia rasa sedap. Kalau tidak, dia zikir kosong, Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dia tak tahu apa maksudnya.